Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Sebelum ini kita dikejutkan dengan satu kekecohan yang berlaku di Dewan Parlimen di antara kepimpinan pembangkang dan sudah pasti dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya, yaitu Perdana Menteri Malaysia sebagai ahli parlimen juga. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, satu kejutan baru untuk Hamzah Zainuddin, untuk Mahyadin, untuk Razzie Jidin, dan juga untuk semua kepimpinan Perikatan Nasional dan kepada Tun Mahathir juga bagi saya. Teman-teman, satu artikel dari Malaysia Kini. Sebelum ini kita mendengar malu apa bosku. Hari ini kita mendengar pula malu apa ketua pembangkangku. Satu artikel dari Malaysia Kini. MKT UMNO, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Fuad Zarkashi, kasihan dengan gelagat ahli Parlimen PN di Dewan Rakyat beberapa hari yang lalu yang terjerit-jerit meminta peruntukan daripada kerajaan. Katanya mereka seharusnya mempersoalkan mengenai peruntukan mereka kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang didakwa menolak sebarang rundingan berkaitan hal itu. Nah, sebelum ini juga kita pernah mendengar isu berkaitan dengan peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Tapi artikel di sini mengesahkan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin didakwa menolak sebarang rundingan berkaitan hal itu. Menurut artikel ini lagi, kesian tengok gelagat ahli Parlimen PN merengek dan terjerit-jerit minta Perdana Menteri ke-10 bagi peruntukan khas kepada ahli Parlimen Pembangkang. Terdedah pekung di dada kerana duit peruntukan mahu digunakan untuk melawat orang mati dan menghadiri majlis perkahwinan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Anwar pada sesi ucapan penggulungan kajian separuh penggal RMK 12 mengingatkan pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Namun, katanya, mereka perlu berunding dengan kerajaan sebagaimana dilakukan ketika kerajaan di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekiranya mahukan dana seperti dibangkitkan. Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju bagi peruntukan setelah berunding dengan Hamzah selaku Ketua Pembangkang. Tetapi Hamzah menolak untuk berunding, kata Puan sambil menambah, Hamzah menjadi menteri semasa menjadi menteri tidak membantah ketika Ismail Sabri berunding dengan Anwar. Anwar sebelum ini memaklumkan bahwa timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof dengan wakil pembangkang berhubung isu pengagihan peruntukan berkenaan. Selain itu, 3 MP PN juga dilantik untuk mengadakan rundingan mengenai jumlah peruntukan yang bakal diterima wakil rakyat pembangkang. Mengulas lanjut, Puat bagaimanapun berkata, dana berkenaan tidak seharusnya diberikan terus atau dimasukkan ke akaun Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pembangkang. Takut ada yang guna, walahi saya undi pas. Ahli Parlimen PN patut tanya Hamzah kenapa tolak perundingan. Yang penting dapat peruntukan. Malu apa Ketua Pembangkangku, sindirnya. Artikel dari Malaysia Kini, malu apa Ketua Pembangkangku. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita tahu baru-baru ini viral berkaitan dengan kekecohan di Parlimen, di mana nama salah satu kepimpinan Perikatan Nasional yaitu Razzie Jidin yang dilihat antara individu yang dapat dilibatkan dengan kekecohan yang berlaku di Parlimen.
Nah, saudara-saudara, tonton nama apa yang berlaku selepas kita mendengar kepimpinan PN terjerit-jerit di parlemen? Hari ini pula, saudara-saudara, kejutan baru untuk Radzi Jidin dan semua kepimpinan Perikatan Nasional. Satu artikel dari Harapan Daily. Dalam artikel ini yang bertajuk Siasat Radzi, SPRM digesa. Wah, kita teringat pula berkaitan dengan siasatan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa untuk menyiasat dakwaan rasuah melibatkan ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Dr. Radzi Jidin yang pernah menjawab jawatan Menteri Kanan Pendidikan di dalam pentadbiran terdahulu. Gesaan itu dilakukan UMNO Wilayah Persekutuan hari ini susulan ada dakwaan bahwa ahli Parlimen Putrajaya itu terlibat dalam pemberian kontrak penyelenggaraan sekolah dan pencetakan buku JQAF. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar Gulam Mustaqim mendedahkan beliau menerima 2 mesej tular di aplikasi WhatsApp 2 hari lalu mengaitkan Radzi dengan beberapa individu dalam pemberian kontrak berkenaan. Nah, baru saja selesai kekecohan di Parlimen, tiba-tiba berita ini pula di mana SPRM digesa untuk menyiasat Radzi Jidin berkaitan dengan pemberian kontrak ini, seperti apa yang dinyatakan di dalam artikel dari Harapan Daily ini. Mesej yang kita terima ini melibatkan 2 isu yang besar, di mana mesej ini perlu disiasat tentang isi kandungan dan juga kebenarannya. Mesej yang kita terima ini sebenarnya mempunyai mesej yang melibatkan kepentingan awam, dana dan juga wang negara. Mesej yang dihantar kepada kita itu berbentuk terlalu am. Jadi kita nak minta SPRM untuk siasat lebih dalam dan teliti tentang isu kandungannya, katanya di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Berdasarkan kertas diperolehi, nama Radzi dikaitkan dengan pemberian kontrak kepada seorang kontraktor utama dikenali sebagai Dato' Chia yang didakwa membolot semua proyek selenggara sekolah. Modus operandinya dengan pergi ke sekolah berstatus Pusat Tanggungjawab PTJ dan menawarkan peruntukan ke sekolah secara terus daripada Kementerian Pendidikan tanpa melalui Jabatan Pendidikan Negara atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kenyataan itu turut mendedahkan bahwa satu lagi mesej tular di WhatsApp dikatakan mengaitkan Radzi dengan pemberian kontrak secara terus bagi percetakan buku JQAF untuk prasekolah kepada individu bergelar tengku. Radzi menjadi Menteri Kanan Pendidikan pada Mac 2020 dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin sebagai Perdana Menteri. Nah, sekali lagi nama PN disebut berkaitan dengan satu lagi gesaan SPRM untuk siasat kepimpinan PN ini. Dan bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu dan juga Radzi Jidin sebagai Menteri Kanan Pendidikan pada Mac 2020 di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin ataupun di bawah pimpinan PN menjadi kerajaan. Adakah di sini kalau didapati bersalah bakal digunakan tindakan undang-undang? Nah, saudara-saudara, artikel ini dari Harapan Daily, siasat Radzi SPRM digesa. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.